Baik saudara, kisah yang pertama ni, tajuknya di sini adalah Arwah Pocong Penasaran. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum Casey. Nama saya Ana. Saya ingin menceritakan tentang arwah abang kepada arwah ayah saya. Mereka ni adalah orang Indonesia yang tinggal di Johor Bahru sudah sekian lama. Orang Madura, dari Indonesia, daripada Madura. Keturunan keluarga belah ayah memang semuanya dipanggil orang-orang pintar, either black magic or white magic. Nenek pula seorang bidan kampung. Semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Dipendekkan cerita, arwah abang kepada arwah ayah, ilmu putih saya katanya, nama samarannya Ali. Beliau mempelajari ilmu hitam dan pengamal ilmu hitam. Cerita seram ni bermula setelah beliau meninggal dunia. Seperti yang kita tahu, setelah seseorang itu meninggal dunia, 44 hari arwah atau korin akan gentayangan ketika itu. Ketika itu umur saya baru saja 4 ke 5 tahun macam tu. Saya ni sejak kecil lagi dah mempunyai sixth sense dan boleh melihat makhluk halus. Setelah Ali meninggal dunia, arwah ayah ketika masih hidup tidak dapat menziarahi bila abangnya sudah tak ada. Ibu saya pula mengatakan kerana ayah tidak setuju dengan perbuatan atau ilmu yang dituntut oleh si arwah abang. Boleh faham kan? Sejak kematian Ali, setiap malam pukul 2 lebih ke 3 pagi macam tu, rumah kami di Johor, rumah kayu, sekarang dah rumah batu, dah renovate katanya, akan kedengaran ketukan pintu. Tingkap dan ketukan tu mengelilingi kawasan rumah kami dan kedengaran suara Ali memanggil nama arwah ayah. Dipanggil macam ni, Parnomo, dengan suara yang amat menyeramkan sambil meminta tolong. Parnomo, tolong aku. Parnomo. Dan beliau, si Ali ni, berkeadaan berkafan. Pernah sekali waktu maghrib, tak ada siapa di rumah kecuali saya. Dan ibu sedang berada di pintu dapur ingin memakai sepatu untuk keluar rumah. Dari pintu dapur ia akan menghadap ke sebuah pintu bilik di sebelah kiri. Waktu tu pintu bilik terbuka luas dan saya melihat ada sesusuk tubuh yang berkafan memandang tepat ke arah saya, iaitu arwah pakcik saya, iaitu Ali. Kelihatan wajahnya sungguh jelas. Saya amat bertuah kerana waktu tu muka yang dipaparkan kepada saya adalah wajah asli beliau. Tapi yang menggerunkan ialah dia senyum sinis sampai ke telinga sambil mata beliau terbeliak luas. Saya memberitahu ibu. Lalu ibu seorang yang kuat semangat. Beliau terus berumat kamit membaca surah-surah dan bergegas keluar dari rumah dengan saya. Dia nampak benda tu, dia terus keluar daripada rumah lah. Oleh kerana sudah terlalu kerap Ali menunjukkan kewujudan beliau, arwah ayah melakukan sesuatu yang saya sendiri tak pasti. Yalah, masih kanak-kanak dan saya dilarang untuk menahu apa yang ayah lakukan. Alhamdulillah, setelah itu Ali tidak lagi datang dan menghantui kami sekeluarga. Sehingga kini, muka Ali yang tersenyum sinis, mata terbeliak dengan berwujud sebagai pocong, tidak dapat saya lupakan walaupun sudah lebih 20 tahun yang lalu.
Terima kasih Casey kerana kongsikan kisah ini. Bukan Casey tapi Brother Fai yang kongsikan kisah awak. Terima kasih. Kisah yang kedua ni bertajuk Kisah Seram Dalam Kilang. Di sini beliau mengatakan, nama saya Siti. Saya ni berasal dari Pulau Pinang, Malaysia. Saya ingin kongsikan kisah saya semasa saya masih bekerja di sebuah syarikat perindustrian atau lebih mudah disebut sebagai kilang. Kilang yang saya kerja ni merupakan kilang elektronik. Semasa kejadian ni berlaku, saya baru bekerja di kilang tersebut kurang dari setahun. Okay, untuk pengetahuan dan semua pendengar, departmen yang saya sedang bekerja pada masa itu merupakan bangunan 2 tingkat serta baru saja dibuka dan saya bertugas di tingkat atas. Di tingkat atas ni juga terdapat beberapa bahagian, iaitu production line untuk bahagian pertama, changing room, production line bahagian kedua, testing cubicle dan production line bahagian ketiga. Untuk production line bahagian pertama dan kedua, semua line sudah dipenuhi dengan workstation atau meja kerja. Dan saya bertugas di bahagian yang kedua. Tapi tidak di bahagian production line ketiga. Baru 3 atau 4 line saja yang mempunyai workstation. Selebihnya adalah ruang lapang dan di hujung sekali adalah pintu untuk ke tandas, dan itu adalah satu-satunya tandas yang ada di tingkat atas. Nak dijadikan cerita, pada satu hari tu supervisor kami meminta kami untuk jalankan production line dalam 2 shift, iaitu shift pagi bermula 7 pagi hingga 7 malam, shift malam bermula 7 malam hingga 7 pagi. Ini adalah kerana permintaan terhadap produk mula meningkat. Namun tak semua production line yang bekerja 2 shift. Hanya 2 atau 3 supervisor saja yang perlu meminta anak buahnya bekerja 2 shift. Bahagian production line ketiga hanya bekerja shift pagi saja dan memudahkan juga kami yang bekerja di waktu malam kerana operator lain boleh menggunakan mesin di bahagian ketiga atau kami gelarkan di line belakang jika mesin di line depan penuh. Satu malam ketika sedang bekerja, saya diminta oleh seorang rakan untuk menemani ke line belakang untuk menggunakan mesin. Dia kata macam ni, Siti, jom teman akak kat belakang, akak nak guna mesin. Akak takut nak pergi seorang. Saya pada ketika tu melakukan tugasan manual accuracy attack, atau tugas saya tak ada kaitan dengan mesin lah. Jadi saya pun bersetuju untuk menemani kakak tersebut sambil mengambil barang-barang yang saya perlu gunakan untuk siapkan kerja saya. Setelah agak lama, kakak tersebut pun selesai gunakan mesin dan dia mengajak saya ke line depan semula. Saya ni dah malas untuk nak ubah tempat. Jadi hanya minta dia pulang ke depan dulu. Bila saya tinggal sendirian, saya terdengar bunyi tapak kasut orang yang sedang berjalan seolah-olah dari arah tandas dan mahu ke depan. Jadi saya palingkan muka untuk melihat, tapi tak ada siapa-siapa pun di belakang saya. Perkara ni dah berulang 4 ke 5 kali. Bila saya tak indahkan, tiba-tiba bunyi meja kerja yang berada di baris belakang sebelah kiri saya, ujung sekali pula berbunyi orang sedang bergendang. Ya Allah. Saya seterusnya terus cakap dengan nada yang agak kuat, "Jangan ganggu akulah. Aku nak buat kerja ni." Jadi dalam keadaan takut tu, saya tak tunggu lama lah. Saya terus kemas barang-barang dan berpindah semula ke line depan. Esoknya barulah saya cerita pada rakan-rakan kerja yang lain. Barulah saya tahu, bukan saya seorang saja yang diganggu. Ada seorang rakan berbangsa Cina juga pernah diganggu semasa dia cuba untuk bekerja di line belakang. Dia ni mengikat rambut bertocang 2. Diganggu dengan rambutnya ditarik perlahan-lahan ke belakang.
beberapa kali diganggu. Dia juga berpatah balik ke line depan. Dia tak boleh nak line belakang sebab di belakang tu ada gangguan. Jadi itu sajalah cerita saya pada malam ini. Terima kasih kerana bacakan email saya. Sekian.